Ramadan adalah tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah deria. Sebab deria jalan masuk ke dalam hati. Dengan deria orang boleh jadi tenang, dengan deria orang boleh jadi stres. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam diri kita ni dia ada deria. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hidung, bau, kita ada rasa, kan? Kita ada deria sentuhan. Okey. Dan deria ni Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ada deria. Dengan deria ni dia jalan masuk ke hati. Dengan deria kita boleh jadi tenang. Dengan deria kita boleh jadi stres. Kan? Ni kita nak cerita mengenai maknanya kejadian manusia. Antaranya adalah Allah jadikan deria. Dengan deria kita jadi tenang, dengan deria kita jadi stres. Okey, contoh mata pada hari ini. Dengan mata orang boleh jadi tenang, dengan mata orang boleh jadi stres. Hari ini kalau kita tengok, kita balik rumah, tengok rumah bersepah, kan? Oh, boleh jadi stres, kan? Tapi kalau tengok benda yang kemas, tenang, kan? Dia jadi, kan, kita boleh jadi tenang. Sebab itu rumah ibadah orang Islam antaranya sunat untuk kita beriktikaf. Kerana apa? Duduk ni lapang, tenang, kan? Dengan pencahayaan dia, kan? Sebahagian rumah ibadah, kan, maknanya kita, kalau kita tengok masuk tu tak rasa feel tenang, kan? Lampu dia dengan bentuk ada berbagai-bagai rupa dan sebagainya. Tapi kenapa iktikaf tu? Sebab kita masuk, kita tak lapang, tenang. Ada masalah, beriktikaf di masjid. Okey? Jadi maknanya dengan mata kita jadi tenang, dengan mata orang boleh jadi stres. Telinga. Dengan telinga orang jadi tenang, dengan telinga orang boleh jadi stres. Kita dengar hari ni benda baik-baik, benda yang bagus-bagus, kita boleh jadi tenang. Cuba kita dengar hari ni orang mekik-mekik, bingit telinga kita, orang boleh jadi stres. Okey. Lidah kita makan, sama juga. Dengan lidah kita boleh jadi tenang, dengan lidah kita boleh jadi stres. Dan saya baru taklah dalam 3 minggu lepas baru balik daripada Spain. Dan ada satu orang tu, saya boleh tak tolong bawa saya pergi Spain, nak tengok Andalusia. Andalusia ni negeri bahagian selatan, kan, paling selatan dekat Spain ataupun dekat Europe. Wah, tempat cantik tapi makan, kan? Orang sana tak pandai main rempah macam kita. Tak ada pedas, tak ada apa, kan? Kita orang Melayu, pedas ni sebahagian daripada rasa. Makan ni kan manis, masin, masam. Pedas ni sebahagian daripada rasa. Bagi orang putih, pedas ni akan destroy semua rasa. Ada pedas, semua rasa hilang. Oh, apa Ustaz, tak sedap, stres, cari restoran ni, kan? Maknanya dari lidah ni kita makan sedap, tenang, relax. Makan tak sedap boleh stres. Ya? Jadi Allah SWT jadi kita deria, dan deria ni jalan masuk ke hati kita. Dengan deria kita jadi tenang, dengan deria seorang boleh jadi stres. Okey, setakat ni boleh. Okey, itu bab yang pertama mengenai penciptaan kita manusia. Kita masuk pada bulan Ramadan. Okey, first stage ataupun tingkatan pertama dalam bulan Ramadan, kalau kita perasan, sebenarnya antara tarbiyah Ramadan yang penting adalah tarbiyah deria kita. Kalau kita perasan, tarbiyah yang penting dalam bulan Ramadan adalah tarbiyah deria kita. Kenapa? Balik pada bab pertama tadi, deria ni jalan masuk ke hati. Dengan deria orang boleh jadi tenang, dengan deria orang boleh jadi stres. Jadi kalau
perasan dalam bulan Ramadan sebenarnya dia tarbiyah deria. Kan? Okey, jom kita tengok untuk peringkat pertama. Kalau kita tengok mata, dalam bulan Ramadan, kita dengar ustaz-ustaz kita ceramah pasal bulan Ramadan, banyak kita disuruh untuk jaga pemandangan. Jangan pandang benda-benda haram, jangan pandang benda-benda makruh. Apa benda-benda haram? Contohnya apa-apa benda maksiat, aurat-aurat orang. Sebab apa? Dia jalan masuk ke hati. Dan orang tengok benda-benda tak bagus. Jadi apa alternatif dia? Disuruh kita pandang benda-benda yang bagus. Contohnya kita pandang Al-Quran, kita pandang langit, kita pandang kebesaran Allah. Kalau pergi ke umrah, pandang Kaabah, suruh pandang benda-benda yang bagus. Kalau tak boleh nak pandang benda bagus, maka tundukkan pandangan. Sebab memandang ni, dia memandang ni, dia jalan masuk ke hati. Kalau kita nampak benda-benda tak bagus, dia akan lekat dekat otak kita ni. Okey, telinga sama juga. Kalau kita perasan, disuruh kita menghindarkan mendengar benda-benda tak bagus. Jangan dengar benda-benda gosip, benda-benda fitnah, benda-benda yang mengatur orang, benda-benda yang memburukkan orang lain. Apa yang disuruh kita dengar? Disuruh kita dengar majlis ilmu. Majlis ilmu pada bulan Ramadan besar. Dia punya gandaan pahala dia. Benda-benda yang bagus, disuruh kita dengar. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran ni, kenapa kita tak faham tapi kita sedap dengar? Sebab dia ada rentak dia. Al-Quran ada rentak dia. Kalau kita maknanya dia ada satu ilmu, dia panggil ilmu arud. Ilmu arud ni ilmu rentak Al-Quran. Kalau kita perasan, kalau baca Quran ni walaupun kita tak faham, tapi dia sedap dengar. Sebab apa? Ada benda-benda yang katakan kalau benda-benda semangat, dia punya rentak tu akan semangat. Kalau benda-benda keimanan, dia akan beralun. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Keimanan dia akan tarik pelan-pelan. Kalau benda-benda semangat, benda-benda akhirat, dia akan laju. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Kalau kita tengok, dia cerita mengenai hari kiamat. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Maknanya Al-Quran ni dengar saja pun boleh pahala. Baca lebih-lebih lagi. Sebab tu kalau kita mood tak bagus ke, antaranya Nabi suruh baca Al-Quran. Sebab Quran dia bagi ketenangan. Deria ni, dia jalan masuk ke dalam hati. Dengan deria kita tenang, dengan deria beri stres. Jadi bulan Ramadan antaranya adalah dengar kuliah ilmu, baca Quran, dengar tu menjadi tenang. Okey, lidah kita ni tuan-tuan sekalian, disuruh kita stop makan. Lidah deria kita sama, dia jalan masuk ke dalam hati. Dia stop makan. Ketika kita stop, berhenti makan sampai beberapa jam, sampai beberapa ketika waktu buka puasa, kita akan lebih menghargai makanan. Pada bulan lain kita makan dengan mungkin membanding, apa ni tak sedap, kedai sana lagi sedap. Jadi maknanya kita dengan padahal dapat makan tu, tapi dengan makan tak jadi kita tenang pun. Kita membanding. Bulan Ramadan berhenti makan tuan-tuan sekalian. Kita makan pada waktu petang, kita appreciate setiap rasa tu. Kita menghargai sekalipun seteguk air sejuk. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, Ramadan ni, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan akan dianugerahkan dua benda, dua kegembiraan.
satu kegembiraan waktu buka puasa. Kan Nabi sebut benda gembira ni tuan-tuan sekalian, benda happy ni, benda yang tak boleh beli kat kedai tau. Dia anugerah, dia benda dalaman. Kenapa Nabi sebut orang yang puasa akan dikurniakan dua kegembiraan. Satu ketika buka puasa. Sebab buka puasa tu memang dari rasa kita, kita makan semua benda sedap lah. Begitu juga kata Nabi, besok yang keduanya kegembiraan tu ketika bertemu Allah dekat akhirat. Ni dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Hidung kita pada bulan Ramadan, hidung kita sama juga. Antara benda yang disuruh kita adalah kita bersihkan rumah, kemaskan rumah, nazifu afna'a buyutikum fa innan nazafatu minal iman. Syariahkan rumah, bersihkan rumah kamu kerana kebersihan sebahagian daripada iman. Kemudian bermula selepas zuhur, kita tak boleh nak wangi-wangi dah. Tak boleh nak berwangi-wangi. Setengah mazhab ataupun pandangan di mazhab Syafi'i makruh berwangi-wangi selepas zuhur. Dan ketika itu gosok gigi pun pokoknya makruh. Mengikut sebagai mazhab Imam Syafi'i makruh. Biar apa? Biar kita bau badan kita ni. Sebab orang yang berpuasa perutnya kosong, dia ada bau mulut dia. Pada kita tak sedap. Tapi dalam hadis Nabi kata, raihatu famusaimin atyabu minan misk. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sisi manusia. Nak ceritanya biar kita bau mulut kita. Memang dengan sendiri akan ada bau mulut. Bau mulut tu bukan daripada mulut tau. Kalau kita gosok pun dia takkan wangi. Bau mulut daripada perut. Sebab tu kalau orang ada masalah perut, dia ada masalah bau mulut dia. Mana bau mulut kita ni daripada perut kita kosong, dia ada bau mulut dia. Biar kita tahu apa itu wangi. Aku ni biasa wangi action kan. Ini bau sebenar manusia. Nanti waktu petang buka puasa, siapkan diri nak pergi masjid, sunat berwangi-wangian. Bila kita tahu apa itu busuk, kita akan lebih appreciate apa itu bau wangi. Wangi sedap jadi maknanya itu diria. Kalau kita perasan, Ramadan adalah tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah diria. Sebab diria jalan masuk ke dalam hati. Dengan diria orang boleh jadi tenang, dengan diria orang boleh jadi stres.